saya dari DPM2A. Nombor kad medis saya adalah 10 DPM 22F2035. Tajuk yang saya membentang hari ini adalah isu jenayah skamer dalam talian. Pengenalan. Isu jenayah skamer atau penipuan dalam talian yang telah menjerat banyak mangsa dan menyebabkan kerugian hingga ke ratusan ringgit adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Penipuan dalam talian semakin canggih dan kompleks dengan para penipu menggunakan pelbagai taktik untuk menipu dan merampas wang korban. Seringkali menggunakan kaedah seperti phishing di mana mereka menghantar email atau pesan palsu yang kelihatan seperti berasal dari lembaga kewangan atau syarikat yang dipercayai. Selain itu, 3 punca. Kurangnya kesedaran dan pendidikan digital. Salah satu punca utama isu jenayah skamer adalah kesedaran dan pendidikan digital di kalangan pengguna internet. Ramai orang tidak mengalami risiko yang berkaitan dengan penipuan dalam talian. Nombor 2, teknik manipulasi emosional. Skamer sering menggunakan teknik manipulasi emosi untuk menipu korban mereka. Mereka mungkin berpura-pura menjadi orang yang memerlukan bantuan atau situasi darurat yang mendesak. Ketiga, kemajuan teknologi dan komunikasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi telah memberi peluang baru bagi skamer untuk melakukan penipuan dalam talian. Mereka boleh dengan mudah membuat laman web palsu, menghantar email atau teks yang kelihatan sah atau menggunakan teknik lain untuk menipu korban mereka. Seterusnya, 3 kesan. Pertama, kerugian kewangan. Seperti itu yang dinyatakan dalam konteks bahawa orang yang telah terjerat dalam penipuan talian kerugian ratusan ribu ringgit. Penipuan ini boleh melibatkan skim pelaburan palsu, penjualan produk palsu atau pemalsuan identiti untuk mendapatkan akses kepada maklumat peribadi dan kewangan. Kedua, kerugian emosi dan fisiologi. Selain kerugian kewangan, korban penipuan juga mengalami kesan emosi dan fisiologi yang negatif. Mereka mungkin merasa terhina, marah atau kecewa kerana tidak ditipu. Ketiga, keselamatan dan privasi terancam. Penipuan dalam talian juga boleh mengancam keselamatan dan privasi individu. Penipu mungkin mendapat akses kepada maklumat peribadi seperti nombor kad kredit, alamat rumah atau maklumat perbankan. Selain daripada itu, 3 langkah mengatasi. Nombor pertama, tingkatkan kesedaran. Penting untuk meningkatkan kesedaran tentang jenis penipuan yang umum berlaku dalam talian. Berbagi maklumat tentang teknik penipuan yang umum digunakan oleh skamer dan cara membuktikan dapat membantu orang-orang yang lebih waspada. Kedua, jaga maklumat peribadi. Pastikan untuk tiada memberikan maklumat peribadi atau rahsia kepada orang yang tidak diketahui secara dalam talian. Nombor 3, verifikasi identitas. Sebelum melakukan transaksi atau memberikan maklumat peribadi, pastikan untuk memverifikasi identitas pihak yang meminta maklumat tersebut. Periksa apakah laman web atau platform yang digunakan secara aman dan mempunyai sijil keamanan yang sah. Kesimpulan daripada isu jenayah skamer atau penipuan dalam adalah bahawa banyak individu telah terjerat dalam penipuan tersebut dan mengalami kerugian kewangan yang signifikan mencapai ratusan ribu ringgit. Penipuan dalam talian ini melibatkan pelbagai skim penipuan yang bertujuan untuk menipu individu dan mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Kesimpulannya, penipuan dalam talian mereka ancaman serius yang memerlukan kesedaran dan tindakan berhati-hati daripada individu untuk melindungi diri mereka daripada kerugian yang lebih. Pada pendapat saya, rakyat kita perlu mengambil perhatian tentang isu untuk mengelakkan kejadian penipuan isu jenayah skamer dalam talian yang telah menjerat ramai mangsa sehingga mengalami kerugian melibatkan ratusan ribu ringgit.
pinjaman tidak wujud. Ini merupakan peningkatan yang sangat ketara berbanding tahun 2019, iaitu 13,703 kes jenayah skam yang direkodkan dengan nilai kerugian sebanyak RM539 juta. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2022, jumlah kes yang direkodkan ialah 12,092 kes melibatkan nilai kerugian RM414.8 juta. Manakala 22,196 kes jenayah atas talian telah berjaya dituduh di mahkamah sejak 2019 hingga Julai 2022. Hasil penelitian, tiada statistik di seluruh dunia yang mencatatkan penurunan dalam kes jenayah cyber membabitkan penipuan dalam talian. Kelicikan penjenayah cyber mengeksploit perubahan teknologi dan kreatif menjerat mangsa dengan pelbagai modus operandi yang baru serta kesedaran masyarakat mengenai jenayah cyber yang masih berada pada tahap yang sederhana dikenal pasti antara punca peningkatan kes jenayah tersebut. Justru PDRM melihat kewujudnya keperluan menyebarluas informasi terkini berkenaan aktiviti jenayah dalam cyber, khususnya jenayah skam melibatkan aktiviti kewangan. Ini kerana katanya, ia boleh membawa impak negatif kepada mangsa apabila dijadikan sebagai akaun keldai berikutan akaun bank yang disalahgunakan bagi tujuan kes penipuan memberi kesan panjang kepada ekonomi dan keselamatan negara. Selain Macau scam dan love scam, aktiviti jenayah cyber lain yang aktif menjerat mangsa ialah sindiket pinjaman tidak wujud dan ALU. Menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, WeChat, Instagram dan sebagainya untuk mengiklankan tawaran pinjaman dengan jaminan kelulusan yang pantas serta syarat yang mudah. Sindiket akan berurusan dengan mangsa secara atas talian dan meminta pelbagai dokumen. Seterusnya, memperdaya mangsa untuk membuat pelbagai pembayaran seperti yuran proses, guaman, insurans dan sebagainya. Tan Sri Akril berkata demikian ketika merasmikan pameran maya jenayah kewangan semak sebelum diperdaya yang dianjurkan Bank Negara hari ini.